A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala subhanahu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Setia Jawatan Kuasa ya, Ikram Shah Alam, penganjur kepada kelas bahasa Arab ya. Ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan peluang untuk kita bertemu sekali lagi pada waktu ini. Ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, sebelum kita masuk kepada perbincangan malam ini, secara ringkas kita simpulkan perbincangan yang telah kita lalui ya sebelum ini. Pertama sekali kita sebut bahawa antara kunci utama untuk kita memahami perbincangan bahasa Arab ialah kita tahu adanya ganti nama, adanya dhamir yang tersembunyi, khususnya pada kalimah fi'il. Okey, dia ada pada isim dan fi'il, tapi khususnya pada kalimah fi'il. Dan itulah yang kita kata yang menjadi selalunya permasalahan utama ya orang Melayu yang nak belajar bahasa Arab. Ya, kerana perbezaan ini. Kita bahasa Melayu memang tak ada ganti nama yang tersembunyi. Memang kita akan sebut aku, engkau, dia, mereka kan. Tetapi orang Arab pada satu-satu kalimah perbuatan tu, pada satu-satu kalimah fi'il tu, di dalamnya ada ganti nama. Dekat perkataan duduk contohnya ada aku, dia, mereka, engkau, kami dalam satu-satu perkataan itu. Itulah yang menjadi perbezaan paling besar dan juga permasalahan paling besar. Okey. Untuk perbincangan malam ini, itu yang pertama yang paling umum lah. Jadi cara kita mengatasinya ialah kita gunakan diagram. Diagram tersebut akhirnya kita nak tahu dhamir yang tersembunyi. Kalau perbincangan klasik dulu kita hafal lah ya, kami dulu belajar memang hafal. Fi'il madhi kita hafal. Kalau aku telah duduk, kami telah duduk, mereka telah duduk, dia telah duduk, engkau telah duduk, kita hafal. Dia panggil tasrif tu. Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari' pula sama juga. Tak ada telah lah kan. Kalau kita translate, aku duduk, engkau duduk, dia duduk, mereka. Sebab perbuatan duduk tu yang diubah ya, perbuatan duduk tu yang ditukar-tukar untuk bagi tahu apa dhamir yang ada dekat dalam duduk tu. Okey. Kemudian kita dah bincang surah Fatihah, alhamdulillah, dan kita dah masuk banyak tajuk-tajuk. Pada pertemuan yang lepas ada tajuk besar yang kita bincangkan, iaitu tentang pembinaan rangka. Okay. Sekejap saya kongsikan dia punya, saya share screen kat sini ya. Okey. Perbincangan utama yang lepas pada minggu lepas ialah tentang pembinaan rangka. Yang mana kita sebutkan rangkap ni bahasa mudah dia pun kita kata ayat ayat ataupun rangkap. Cuma kita gunakan perkataan rangkap ini kerana dalam satu ayat kadang-kadang kita tengok ayat Quran satu ayat tu mungkin panjang ayat dia. Kita tahu surah Baqarah tu satu muka, satu ayat kan. Dan ayat itu dibina dengan beberapa rangkap lah. Ada rangkap-rangkap dekat dalam ayat tu melengkapkan jadi satu ayat. So istilah mudah untuk kita guna, kita cakap rangkap. Okey.
Jadi orang Arab, cara mereka membina ayat ataupun rangkap ini ada dua cara. Cara yang pertama, mereka namakan rangkap isim. Okey. Cara yang kedua, rangkap fi'il. Nota ini tuan-tuan boleh ambil, download dekat bahagian komen, bahagian chat. Okey. Rangkap isim iaitu rangkap ataupun ayat yang dimulakan dengan kalimah isim. Isim yang kita semua maklum tu, yang ada nama orang ke, ada alif lam, ya, ataupun baris bawah, kan, ada tanwin. Isim ni kita tahu dia nama. So yang dimulakan dengan kalimah isim, orang Arab panggil rangkap isim. Kemudian yang kedua, maklumat kedua, untuk rangkap isim, dia kita kena cari dua unsur. Kena ada dua unsur utama. Kita kena jumpa dua-dua. Yang pertama kita sebut subjek, okey, dan yang kedua kita namakan sebagai predikat. Okay, predikat tu yang menerangkan subjek lah. Okey, bahasa Melayu pun sama. Ada subjek, ada predikat. Subjek benda yang kita nak cerita, predikat yang menerangkan tentang subjek. Okey. Dalam perbincangan bahasa Arab, okey, ni dia punya yang paling penting dia dekat sini. Kedua-dua subjek dengan predikat ni, kita kena tahu dia punya baris asas dia. Okey. Yang mana kedua-dua subjek dan predikat, baris asas dia baris hadapan. Baris depan. Okey. Untuk subjek, baris asas dia baris depan. Untuk predikat pun baris asas dia berbaris hadapan. Baik. Sekarang kita tengok contoh mudah, ya, untuk rangkap isim. Katalah ayat yang kita gunakan dekat sini, al-baitu kabir. Rumah, al-baitu rumah. Kabir besar. Rumah itu besar. Itu satu rangkap. Satu ayat ataupun satu rangkap. Rumah itu besar, kalau kita tanya, dia rangkap apa? Jawapannya kita akan kata itu rangkap isim. Sebab apa? Sebab ayat ini, rangkap ini dimulakan dengan kalimah isim. Macam mana tahu tu isim? Ada alif lam. Kan? Kalau tak ada alif lam, mungkin ada tanwin. Ataupun mungkin di baris bawah ke. Dan makna dia lah, memang kita tahu makna dia rumah. Rumah confirm isim. Okey. Kalau dia rangkap isim, maknanya kita kena cari dua perkara. Subjek dan predikat. Jadi dekat sini contoh mudah ni, al-baitu kabirun, maka kalimah pertama itulah subjek. Automatik lah memanglah. Takkan nak yang lain pula. Jadi kalimah pertama itulah yang menjadi subjek kepada perbincangan, itulah al-baitu, subjek. Dan kenapa dengan subjek, kenapa dengan rumah tu, kita nak kata apa pasal dia, apa yang kita nak cerita, predikatnya apa? Predikatnya kabir. Kita nak kata dia besar. Jadi al-baitu kabirun. Al-baitu subjek, kabirun predikat. Baik. Setelah kita tahu maklumat ini, kita pergi kepada maklumat yang terakhir yang paling penting, iaitu memberikan baris. Ya, katalah perkataan al-bait kabir. Contoh, tak ada baris. Contoh, al-bait kabir. Macam tu je. Al-bait kabir. Kemudian kita minta untuk bariskan perkataan al-bait dengan kabir. Jadi cara nak buat ialah, macam mana nak bariskan? First, tentukan itu rangkap apa. Okey, confirm rangkap isim. Selesai, satu. Kalau rangkap isim, kena cari dua benda. Subjek dengan predikat. Dah jumpa belum? Dah jumpa. Al-baitu subjek, kabir predikat. Sorry, al-bait, tak ada baris lagi. Bait, subjek, kabir, predikat. Macam yang kita selalu sebut sebelum ini. Okey, bila sebut baris tu, maknanya di hujung Bila sebut baris, automatik kita akan terus bayang
baris akhir setiap perkataan. Ulang suara, baris akhir. Okey, bukan baris depan ke tengah ke tidak. Di hujung. Okey. Al-bait subjek, kabir predikat. Maklumat yang paling akhir, yang paling penting ialah untuk kita baris. Kita tahu baris asas untuk subjek baris depan. Jadi, al-baitu ke baita ke baiti, kita akan kata al-baitu. Okey. Kemudian kabir. Kabirun ke kabiran ke kabirin. Kita akan kata kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu subjek, kabirun predikat. Jadi, kalau ada yang tanya lagi, mungkin ada yang tanya lagi, Ustaz, mana dia dapat subjek tu baris depan? Kan? Ada pula yang tanya. Okay? Ustaz, macam mana subjek tu Ustaz tahu baris asas di baris depan? Jawapan dia, orang Arab sebut macam tu. Boleh Orang Arab sebut macam tu. Orang Arab bila dia buat ayat kan? Bila dia buat ayat, kalau dia start dengan isim, maka dia akan bagi baris depan al-baitu. Secara fusha ni, secara automatik ni, dia akan sebut al-baitu. Dia tak akan sebut al-baita, dia tak akan sebut al-bait. Dia mesti sebut al-baitu. Okey? Orang Arab lah. Maknanya memang dah tak boleh tanyalah. Dia nak tanya macam mana kan? Orang Arab asal kau bagi baris depan kan? Macam mana Memang macam tu. Orang Arab dulu secara natural dia al-baitu. Dia start macam tu. Lepas tu kabirun. Dia takkan kata kabiran, dia takkan kata kabirin. Ya, orang Arab tu termasuklah Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan kefasihan dalam bahasa. Bahkan Nabi membesar memang dekat perkampungan Bani Sa'ad kan. Memang orang Arab dulu memang hantar dekat perkampungan untuk mereka dapatkan bahasa yang paling fasih. So memang automatik bila nak cerita je, kena cakap kat orang. Dia kata, "Mat, kau nak tahu tak? Al-baitu kabirun." Macam tu automatik. Jangan tanya, al-baita, tak boleh. Orang Arab cakap macam tu. Sebab itulah pengkaji selepas itu, ilmu yang buat kaedah grammar ilmu nahwu ni, dia terus letak kaedah. Dia letak kaedah apa? Kalau subjek baris depan, predikat pun baris depan. So, itu rangkap apa? Rangkap isim. Al-baitu kabirun. Okey? Bagilah apa contoh yang lain. Contoh kita nak kata, kita nak sebut apa? Kita nak kata rambutan. Tiba rambutan. Kereta lah. Kereta. Kereta itu cantik kan? Kereta itu cantik. Okey? Kereta subjek, cantik predikat. Jadi, macam mana nak bagi baris? Keretau ke kereta, keretai. Okey? Kereta U. Kereta U itu cantik. Cantiku ke cantika ke cantiki? Cantiku. Macam tu Kereta U itu cantiku. Orang nak cakap apa? As-sayyarah, kereta. As-sayyaratu. As-sayyarah, kereta. Cantik, jamilatun. Jadi kita akan kata as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Bagilah contoh apa pun, kita akan boleh bariskan. Okey. Itu kalau rangkap isim. Sekarang kita ulang kaji perbincangan kita minggu lepas berkaitan rangkap fi'il. Rangkap fi'il ialah rangkap yang dimulakan dengan kalimah fi'il. Itu je lah. Maknanya orang Arab kalau nak bina ayat, dia pilihlah. Dia nak start dengan isim dulu ke nak start dengan fi'il dulu.
Kalau dia start dengan haraf dulu, sebab dia ada 3 je, isim fi'il haraf. Kalau dia start dengan haraf dulu pun, haraf tu still macam tak kira. Sebab kita kata perlombaan dia antara isim dan fi'il sahaja. Okay? Kalau dia start dengan haraf dulu, lepas tu dia guna haraf lagi, lepas tu dia guna haraf lagi, lepas tu dia guna haraf lagi, tak kira. Kita kalau tengok pun kita abaikan dia. Sampailah sama ada dia guna isim atau fi'il. Barulah kita tentukan. Sekarang, dia gunakan, katalah, mulakan dengan fi'il, maknanya itu rangkap fi'il. Okey. Kalau rangkap fi'il, dia kena ada 2 juga unsur utama. Atau, kadang-kadang, dia boleh jadi 3. Sekali lagi, untuk rangkap fi'il, pun kita kena cari 2 maklumat. 2 unsur. Atau, kadang-kadang, dia boleh jadi 3 maklumat. Kita kena cari. Okey. Maklumat yang kita perlu cari bagi rangkap fi'il ialah fi'il tu sendiri. Of course, perkataan pertama tu akan fi'il lah. Itulah perkataan pertama dia. Kemudian, kita kena cari fa'il. Fa'il ni pelaku. Okey. Kalau nak tengok ejaan Arab dia tu, situ fi'il perbuatan, fa'il pelaku. Itu kalau 2 unsur. Balik ke sini. Okey, fi'il dan juga fa'il. Okey, ini 2 maklumat yang perlu ada dalam rangkap fi'il. Perbuatan tu dan pelaku. Okey? Duduk, makan, tidur, tulis, belajar, lari, merangkak, fikir, baca, tulis, terbang, apa saja, itu fi'il. Kena cari siapa yang buat. Siapa tidur, siapa makan, siapa baring, siapa merangkak, siapa terbang. Kena cari fa'il. Ataupun kadang-kadang kita kena cari 3. Okey. Fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul. Okey, maf'ul. Maf'ul maksudnya mangsa yang kena. Ada tak yang kena makan? Ada tak yang kena pukul? Ada tak yang kena tipu? Kena cari. Okey. Kemudian baris asas. Kalau fi'il, okey, kalimah fi'il itu baris asas dia kita boleh rujuk diagram sebelum ini. Okey. Baris asas dia pada ada diagram sebelum ni. Kalau dia fi'il madhi, baris atas lah. Kalau dia fi'il mudhari', baris depan. Kalau fi'il amar, baris mati. Itu boleh rujuk dekat diagram. Okey. Yang kita nak bagi tahu dekat sini, untuk fa'il, pelaku, baris asas dia baris depan. Ini dia. Untuk pelaku, orang Arab kata fa'il. Ada alif tengah-tengah kan? Fa'il. Baris asas dia baris depan. Kemudian, kalau maf'ul yang kena. Ini cara ejaan maf'ul. Mangsa tadi. Untuk maf'ul, baris asas dia baris atas. Okay. Fi'il, tengok dia fi'il apa? Fi'il madhi ke, mudhari' ke amar? Fi'il madhi, baris atas. Fi'il mudhari', baris depan. Fi'il amar, baris mati. Kemudian, fa'il, pelaku dia, kalau ada dekat dalam tu, kita kena bagi baris depan. Kemudian, maf'ul, kita bagi baris atas. Okey, contoh Contoh pertama, contoh nombor 1, contoh yang asas. 2 unsur. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Baik. Ja'a, dia telah datang. Dia telah datang.
Kemudian Muhammadun. Muhammad lah nama orang. Ja'a Muhammadun. Ini rangkap apa? Jawapannya rangkap fi'il. Ya, contoh kat rumah sebutnya keluarkan suara Ini rangkap fi'il. Baik, kalau rangkap fi'il, berapa maklumat yang kita kena cari? 2, kadang-kadang 3. Baik, dekat contoh yang ada sekarang ini ada 2 maklumat yang asas. Yang pertama, ja'a fi'il. Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi baris asas dia baris atas. Okey. Kemudian Muhammadun. Muhammadun kita panggil fa'il. Fa'il, pelaku. Jadi ja'a fi'il, Muhammadun fa'il. Fi'il dan fa'il. Dah cukup dah 2 unsur, lengkap dah ayat ini. Apa maksudnya? Dia telah datang, iaitu Muhammad. Ja'a, dia telah datang. Muhammadun, pelaku yang datang. Ja'a Muhammadun. Baik. Sekarang kita nak bagi baris kepada yang datang, iaitu fa'il. Untuk beri baris, orang Arab kalau pelaku, secara automatik mereka akan berikan baris depan. Itu baris asas. Diorang takkan cakap ja'a Muhammadan, tak ada. Ya. Diorang takkan cakap ja'a Muhammadin. Kalau anak dia orang sebut, contoh anak dia baru nak belajar cakap kan. Nampak ada orang nama Muhammad datang, anak dia kata, "Baba, baba." Contohnya kan. Ja'a Muhammadan. Kena lempang. Kan? Maknanya orang Arab akan betul kan? Ja'a Muhammadun. Tak boleh. Dan tak boleh dia. Dia kena baris depan. Sebab itu baris asas untuk fa'il. Clear dekat situ Kemudian, ini contoh kedua. Daraba al-muslim al-kafir. Daraba al-muslim al-kafir. Okey. Ini satu rangkap. Daraba, dia telah pukul. Daraba, dia telah pukul. Al-muslim, muslimlah. Al-kafir, kafir. Daraba al-muslim al-kafir. Ini rangkap apa? Jawapannya, ini rangkap fi'il. Mana tahu? Sebab kalimat pertama, iaitu daraba, merupakan kalimat fi'il. Maka dia rangkap fi'il. Okey. Setelah kita kenal dia rangkap fi'il, kita kena cari berapa maklumat? 2, kadang-kadang 3. Pada contoh ini, ada 3 maklumat dekat sini. Yang pertama, fi'il, dia telah pukul. Yang kedua, fa'il, yang buat kerja pukul tu. Dan yang ketiga, mangsa, yang kena pukul. Okey. Daraba al-muslimu al-kafir. Daraba fi'il. Mana fa'il? Siapa yang buat kerja pukul? Jawapannya al-muslimu. Orang Islam lah yang buat kerja pukul. Mana tahu al-muslim tu fa'il? Mana kita tahu? Kerana baris tu. Baris al-muslimu tu yang bagi tahu kita bahawa dialah yang buat kerja pukul. Okey. Baik, ada tak yang kena mangsa? Ada. Siapa? Orang kafir. Orang kafir kena. Dialah mangsa. Macam mana kita tahu yang al-kafir tu mangsa? Melalui baris juga. Kita nampak baris atas. Kita nampak baris atas pada perkataan al-kafirah. Jadi, dialah yang kena. Okey. Maknanya begini. Katalah
kita baca, ya. Katalah saya nak bagi tahu satu berita, ya. Ada satu berita yang kita baru dapat, iaitu daraba al-muslima al-kafiru. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu berita. Berita dia macam ni. Daraba al-muslima al-kafiru. Baik. Siapa pukul siapa? Daraba al-muslima al-kafiru. Siapa pukul siapa dekat berita terbaru ni? Okey. Berita sebelum ni daraba al-muslimu al-kafira, kan? Maknanya orang Islam bukan orang kafir. Sekarang dapat berita terbaru, daraba al-muslima al-kafiru. Alamak, siapa pukul siapa? Jawapannya, yang kafir tu yang pukul orang Islam. Boleh tangkap, kan? Boleh faham, kan? Ustaz, perkataan sama Muslim, perkataan sama kafir. Mana Ustaz tahu yang kafir tu pukul? Nampak, Perkataan tak berubah, ejaan tak berubah pun. Muslim eja mim sin lam mim, kafir ka alif pa ra. Ejaan tak berubah. Tapi yang berubah apa? Baris. Daraba al-muslima dengan al-muslima al-kafiru. Pada ayat ini, yang pukul tu kafir. Si kafir. Sebab apa? Sebab baris. Boleh nampak, kepentingan baris tu. Silap baris, salah makna. Silap baris, makna pun salah. Okey? Ustaz, boleh ke? Kan, Ustaz orang tanya, kan? Ustaz, boleh ke letak maf'ul dekat depan? Fa'il dekat belakang? Jawapannya boleh. Ya, jawapannya boleh, tak ada masalah. Cuma dia lari daripada kebiasaan lah macam tu, kan? Lari sikit daripada kebiasaan. Okey? Yang biasanya fa'il dulu baru maf'ul. Tapi kadang-kadang mungkinlah, kadang-kadang kalau contohnya kalau buat orang Arab nak buat syair ke, kadang-kadang dia kedepankan. Kadang-kadang orang Arab kan, dia biasalah nak buat syair, nak canggih ni, kan. Kadang-kadang predikat datang dulu baru subjek. Okey? Maknanya subjek predikat tu yang biasa, Cuma kadang-kadang boleh berlaku. Ataupun dia bagi maf'ul dulu baru fa'il. Okey. Dalam Quran ada ayat Allah sebut begini. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Saya nak tanya, innama yakhshallah, Allahu ke Allaha ke Allahi? Jawab. Innama yakhshallah, Allahu ke Allaha ke Allahi? Min ibadihi al-ulama. Al-ulama, ulama'u ke ulama'a ke ulama'i? Okey, nanti cek, surah Fatir. Bukan cek, saya beritahu sekarang lah. Dalam Quran Allah sebut surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Lagi sekali. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Apa maksud dia? Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Al-ulama, orang berilmu. Yakhsha, takut. Okey? Tengok kisah. Yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Perkata fi'il dia apa? Fi'il dia takut. Fi'il dia takut. Yakhsha, takut. Siapa yang takut? Orang-orang berilmu yang takut. Pelaku dia yang melakukan, fa'il yang melakukan perbuatan takut tu orang berilmu. Okey. Ada tak yang ditakuti?
Siapa yang ditakuti? Allah lah. Yang ditakuti itu ialah Allah. Jadi Allah tu maf'ul, yang ditakuti. Orang berilmu tu fa'il, yang takut. So nampak Sebab itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jangan silap. Kalau cuba kita silap baca. Yakhshallahu. Sudah. Takut Allah pula takut. Alhamdulillah. Boleh nampak barisnya, pentingnya baris ini. Okey, so maknanya itu ulang kaji sikit perbincangan kita yang sebelum ini. Okey, tengok. Betul? Yang ni pun boleh cek dekat nota masing-masing. Boleh buka bahagian cek untuk dapatkan nota. Okey. Yang ni surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu ayat 29, ayat last. Nak buka Quran pun boleh. Surah Al-Fathu ayat 29 Okey. Kita ambil sikit ringkas ini Baik, ayat ini berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Okey. Perkataan ma'ahu tu dia punya ha tu terpisah Saya save dia jadi macam tu. Kalau dekat Word okey bila save PDF dia jadi macam tu. Bainahum pun macam kalau tuan-tuan tengok bainahum macam terpisah. Sebenarnya dia bersambung tu kalau ikut dalam Quran. Tak tahu kenapa. Okey. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sampailah hadis. Kalau ikutkan ni satu ayat lah. Betul Ni satu ayat. Cuma ayat ini dibina dengan beberapa rangkap. Okey. Rangkap pertama Muhammadur Rasulullah. Buat kat situ, buat potongan kat situ. Itu rangkap pertama. Muhammadun Rasulullah. Itu rangkap pertama. Rangkap kedua, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini rangkap kedua. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rangkap ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Rangkap seterusnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Okey, sampai situ dululah. Okey. So, ada 4 rangkap kan? Muhammadur Rasulullah, satu, rangkap pertama. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rangkap kedua. Tarahum ruk'an sujjada. Rangkap ketiga. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Rangkap keempat. Okey, biasanya ada 4 rangkap. Kita cuba Muhammadur Rasulullah. Cuba jawabnya dekat rumah tu. Walaupun saya tak dengar suara, jawab Muhammadur Rasulullah, rangkap isim ke fa'il? Ahsan tu, bagus. Siapa yang jawab rangkap isim betul? Dia rangkap isim. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rangkap isim ke fa'il? Rangkap isim. Ustaz, wa isim ke fa'il? Kalau ada yang tanya kan. Wa haraf, wa tak kira. Lepas wa tu kita kira. Alladzina dah belajar kan? Isim yang mewakili. Isim lah. Maknanya rangkap apa ni? Rangkap isim. Nampak? Tarahum ruk'an sujjada. Rangkap isim ke fa'il? Isim, salah. Ada yang jawab isim tu. Ustaz macam dengar je. Tarahum ruk'an sujjada. Ini rangkap fa'il. Engkau melihat kan? Engkau melihat fa'il. Faham?
Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Rangkap apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, rangkap fi'il. So kita ada dua rangkap isim, dua rangkap fi'il. Okey. Kita try yang pertama lah. Muhammadun Rasulullah, rangkap isim. Kalau rangkap isim, berapa maklumat kena cari? Dua, betul, dua maklumat. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat, kan? Okey, mana subjek? Mana subjek? Muhammad lah. Betul, Muhammad tu subjek dia. Kan? Kenapa dengan Muhammad? Kenapa? Muhammad tu Rasulullah. Clear lah kat sini, senang sikit, eh? Dia clear. Muhammadun Rasulullah. Baik. Dah ada subjek, dah ada predikat. Sekarang nak bagi baris. Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin? Muhammadun. Kenapa Allah bariskan Muhammadun baris depan? Sebab dia subjek. Okay. Muhammadun subjek baris depan. Rasulullah, Rasulu. Kadang-kadang kita jumpa Rasulah, kadang-kadang kita jumpa Rasuli. Dekat sini Rasulu. Sebab apa? Sebab dia predikat. Ya? Muhammadun Rasulullah. Allah tu apa? Allah tu dia panggil, dia sandarlah, ya? Rasulullah. Ya? Dia macam satu perkataan. Kan? Muhammadun Rasul. Tak cukup lah, kan? Kalau orang tanya, Muhammad tu utusan siapa? Kita pun jawab, Muhammad tu utusan. Orang tanya utusan siapa, kan? Kalau macam orang ni utusan raja ni ke, ni orang ni utusan Rasulullah. Dia utusan Allah. Dia macam satu perkataan lah, kan? Okey. So, Muhammadun subjek, Rasulu itu predikat. Okey. Habis rangkap pertama. Rangkap kedua, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tadi kita kata dia rangkap isim. Okey. Rangkap isim, berapa maklumat kena cari? Dua, betul. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Mana subjek? Okey. Dia cabaran sikit lah. Mana subjek, mana predikat? Okey, kita nak tahu subjek predikat, memang kena tengoklah makna dia sikit. Alladzina, orang-orang yang, ma'ahu, bersamanya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Okey. Asyidda'u maknanya, makna literal dia, orang-orang yang keras. Asyidda maknanya keras. Ya. Ala atas, al-kuffar orang kafir lah, orang-orang kafir. Ruhama'u orang-orang yang penyayang, rahim orang-orang yang, ya, rahim yang penyayang, bainahum antara mereka. Okey. Mana subjek, mana predikat, kan? Itu soalan dia. Subjeknya ialah walladzina ma'ahu. Itu subjek. Orang-orang yang bersama dengannya. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad tadilah. Maknanya who dekat sini. Who ni, okey, who ni ataupun nya, ma'a bersama, who dia, kan, nya. Ini dhamir, ganti nama diri yang melekat. Ingat-ingat, dhamir yang melekat. Okey, bersamanya. Dhamir who ataupun nya refer pada siapa? Refer pada Muhammad lah. Okey, sebab itu kalau dulu, kalau kita guna diagram, cari ganti nama diri. Muhammad isim, jantina muzakkar,
bilangan seorang. Ganti nama diri ke berapa? Ketiga, automatik. Tengok diagram last. Ganti nama diri ketiga. Ganti nama zakar seorang. Kita akan jumpa huwa. So, ni ma'ahu. Hu tu kan huwa kan? Huwa tu dhamir yang terpisah. Kalau melekat kat belakang jadi hu. Itulah buat latihan dulu kan. Ma'ahu, ma'ahuma. Kalau nak ma'ahum. Ingat lagi tak? Ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna, ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna, ma'i dengan ma'ana. Okey. Dah pening balik. Baru nak faham. Okey. InsyaAllah faham insyaAllah. Okey. Jadi wallazina ma'ahu, ini subjek kan? Orang-orang yang bersama dengannya, dengan Muhammad, subjek tu. Orang-orang yang bersama dengannya, subjek. Kenapa? Betul tak? Macam mana kita tahu subjek? Sebab kita kena, lepas tu, kenapa dengan orang-orang tu? Apa predikatnya? Inilah predikat dia. Dia tu, orang-orang bersama dengan Nabi tu, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ialah orang-orang yang keras dengan orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka orang-orang yang keras dengan orang-orang kafir. Itulah predikatnya. Dan pada ayat ni, dia ada dua predikat. Dia ada dua. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab dia nak bagi tahu juga, predikat pertama, orang-orang tu keras dengan kufar, menganggap orang kafir. Okey. Predikat kedua, orang-orang tu juga dia ruhama bainahum. Dia sesama mereka ruhama, rahim, penyayang. Ulang balik Ulang balik. Ini rangkap isim. Okey, clear. Rangkap isim nak dua maklumat, subjek dan predikat. Kita kata wallazina ma'ahu, subjek. Predikatnya asyidda'u 'alal kuffar. Ini predikat pertama. Ruhama'u bainahum, predikat kedua. Boleh? Orang-orang yang bersama dengannya, subjek. Kenapa? Dia orang ni keras dengan orang kafir. Oh. Dia orang ni juga ruhama, sama-sama dia orang. Oh. Bila predikat dia ada oh lah, oh kan. Maknanya kita tahu itulah yang dia nak cerita. Okey. Ustaz, baris pula. Baik. Tuan, subjek baris apa? Baris asas? Subjek. Ingat lagi? Baris depan Subjek baris asas dia baris depan. Okey. Allazina. Nak tanya boleh tak kita tukar allazinu? Kan? Baru belajar bahasa Arab, kan? Subjek baris depan Ni semangat baru belajar bahasa Arab kan? Kita pun baca Muhammadur Rasulullah wallazinu ma'ahu. Wow. Sedap kita baca. Siap taranum. Wallazinu kita baca. Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ingat lagi? Sebab kita kata isim ni apa? Isim yang mewakili. Isim yang mewakili, ingat kebal. Kebal. Ada kebal pula. Dia kan dah sebut sebelum ni kan? Maknanya kita tak boleh ubah dah baris dia. Isim yang mewakili ni kita panggil istilah dia kebal lah. Kebal maksudnya kita tak boleh ubah baris dia. Walaupun dia subjek. Yang mana kita tahu subjek baris asas dia baris depan. Tapi bila dia gunakan isim yang mewakili atau apa saja isim yang lain yang takkan berubah baris dia ataupun kebal, maka kita tak ubahlah baris dia. Wallazina. Cuma kita tahu dia subjek.
Kita tahu subjek baris asas di baris depan. Itu maklumat yang ada dalam kepala kita. Dalam kepala kita, wallazina subjek. Subjek sepatutnya baris depan dalam kepala. Tapi allazina kebal, kita pun tak kacau dia. Kita simpan dia dalam kepala. Maklumat tu simpan je dekat sini. Okey? Sebab apa? Sebab kita tak boleh kacau pun allazina ni. Kita tak boleh kacau dia sebab dia dah kebal. Okey? Clear guys, Ma'ahu. Ma'a isim. Isim apa tu? Isim ni dia menunjukkan tempat. Masa pun boleh kot lah. Ma'a ni dia menunjukkan masa atau tempat kan? Siapa ingat lagi isim apa? Isim ruang. Ingat minggu lepas kan? Isim ruang. Oh, lupa nak bagi nota dia kan? Nanti saya bagi nota dia. Isim ruang. Isim ruang ada dua kan? Satu ruang masa, satu ruang tempat. Jadi ma'a ni salah satu isim ruang. Dan dia pun kebal. Dia kebal lah. Kita tak jumpa ma'u. Tak ada. Ma'i pada bawah pun tak ada. Ma'a, kebal. Hu ganti nama diri. Ganti nama diri kebal tak? Kebal. Semua ganti nama diri kebal. Aku, engkau, dia, mereka tu, anak, anta, anti, antuma, antum tu semua kebal tuan-tuan. Sampailah nahnu. Nahnu maknanya kami. Tak ada, jangan sebut nahna, jangan sebut nahni. Jangan tukar baris dia. Dia kebal tuan-tuan. Tak boleh tukar baris. Contoh kita nak buat ayat apa? Kita nak buat ayat kami student. Kan? Kami student. Itu satu ayat kan? Ayat apa tu? Ayat isim lah, rangkap isim. Nahnu tullab. Okey. Oh, nahnu kebetulan pula baris depan. Kebetulan. Nahnu tu subjek. Okey. Kenapa dengan kami? Kami pelajar. Tullab. Tullab maknanya pelajar. Jadi, nahnu baris depan lah. Kebetulan kan? Kebetulan. Janganlah kata nahnu baris depan sebab dia subjek. Tak boleh cakap macam tu. Nahnu baris depan sebab dia memang baris depan. Dia kebal. Kebetulan dia subjek. Kebetulan. Tullab. Tullab maknanya pelajar. Tullabu ke tullaba ke tullabi. Predikat. Tullabu ke ba ke bi. Tullabu. Ataupun tullabun. Sama je. Baris depan tu tanwin ke, satu baris ke, dua baris ke, tak kisah. Yang penting baris depan. Okey. Kat sini kan? Muhammadun. Tanwin. Tak apalah. Yang penting baris depan. Rasulu. Baris depan. Muhammadun subjek. Rasulu predikat. Okeylah. Okey, wallazina ma'ahu subjek, ingat tapi kebal, semua kebal. Cuma dalam kepala kita tahu, baris asas dia baris atas. Baris asas dia baris depan, dalam kepala. Tapi nak implement dekat allazina tak boleh. Sebab apa? Sebab kebal. Clear ingat dulu tu. Okey. Wallazina ma'ahu subjek. Ni predikat. Okey, ni nampak. Asyidda'u. Kenapa tak asyidda'a? Kenapa tak asyidda'i? Sebab dia predikat. Kat sini boleh. Kat sini kita boleh implement. Asyidda'u. Baris depan. Sebab dia predikat. Okey. Dia predikat. Dia jamak ni, orang-orang yang keras. Asyidda', orang-orang yang keras. Dia predikat. Ala maknanya atas. Ala maknanya atas. Isim ke fi'il ke haraf. Cepat. Isim ke fi'il ke haraf. Ala haraf. Ada tak dalam diagram yang sebelum ni? Ada.
Baik, kita panggil ala ni haraf apa? Tuan-tuan. Ala haraf apa? Kita bincang sebelum ni, banyak kali juga ulang. Kita kata ala haraf baris bawah. Betul? Ala haraf baris bawah. Yang ada dekat dalam diagram tu, itu kelompok haraf baris bawah. Apa fungsi dia? Fungsi dia membaris bawahkan. Membaris bawahkan siapa? Membaris bawahkan isim. Isim yang mana? Isim yang terletak selepas dia. Okey. Lepas kalimah ala, tuan-tuan jumpa perkataan al-kuffar, orang-orang kafir. Ini kalimah isim. Ini kalimah isim. Ada alif lam, baris dia pun baris bawah. Dan sekarang kita tahu kenapa dia baris bawah. Sebab apa? Sebab ada ala. Ala inilah yang membaris bawahkan al-kuffar. Kadang-kadang kita jumpa al-kuffaru. Kadang-kadang kita jumpa al-kuffarah. Kadang-kadang kita jumpa al-kuffari. Pada ayat ini, al-kuffari, ri, baris bawah sebab ala. Tuan-tuan, kita ni memang belajar bahasa Arab habis ni. Belajar bahasa Arab dapat tahu baris adalah ultimate lah dalam bahasa Arab. Dia panggil i'rab. Kita boleh i'rab. Al-kuffar maksudnya orang-orang kafir. Al-kuffari baris bawah. Sebab apa? Sebab ala. Habis dah tu. Itulah orang pondok mengaji, tuan-tuan. Cuma orang pondok guna bahasa Arab tu je. Sebenarnya itulah yang dia orang cakap. Al-kuffari. Kan? Orang pondok duduk cerita. Al-kuffari majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Bahasa ini tukar Arab je, tuan-tuan. Yang kita cakap Melayu. Al-kuffari baris bawah. Sebab apa baris bawah? Sebab ala. Ala. Kenapa? Ala haraf baris bawah. Itulah orang pondok belajar. Kita terasyik bahasa Melayu je. Okey. Lepas ruhama. Siapa ingat lagi ruhama tu apa tadi? Okey, dia orang-orang yang ruhama lah, rahim, penyayang. Kita panggil dia dalam ayat ini, kedudukan dia sebagai predikat juga. Asyidda'u predikat pertama, keras dengan orang-orang kafir. Predikat kedua, rohama'u. Boleh? Rohama' ni predikat juga. Jadi, baris asas dia sama lah. Dia predikat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, baris asas dia akan jadi baris yang sama, iaitu baris depan. Rohama'u. Boleh? Baris depan. Okey, bainahum. Baina antara. Isim. Isim apa? Isim ruang. Isim ruang. Lagi sekali. Ruang apa? Ruang masa ke tempat? Ini ruang tempat. Di antara, kemudian home. Home mereka ganti nama diri. Jadi, refer pada siapa ni? Home. Alladzina, orang-orang yang ni. Siapa? Tak ada yang tak bukan ialah sahabat Nabi SAW. Okey. Kita ambil contoh ini ya. Okey. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Kita kata ni satu rangkap kan? Rangkap fi'il. Yabtaghuna. Mereka mengharap. Okey. Mereka mengharap. Ini rangkap fi'il tadi. Rangkap fi'il kena cari berapa maklumat? 2, kadang-kadang 3. Okey. Yang pertama kita kena cari fi'il, yang kedua fa'il berlaku, yang ketiga kalau ada dia punya maf'ul yang kena. Yabtaghuna. Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, dah jumpa fi'il lah. Fi'il dah ada, yabtaghuna. Sekarang cari fa'il. Siapa yang buat kerja?
Siapa yang buat kerja mengharap tu? Okey. Siapa boleh? Jawapannya mereka. Sekarang ni dengar dulu. Ya bertaruna fi'il. Fi'il mudhari'. Pindah diagram kedua. Mana diagram tu tuan? Ingat lagi diagram. Kalau diagram kedua, ya bertaruna ni kita consider dia muzakkar. Bilangan dia seorang ke ramai? Ya bertaruna ramai. Ya, mereka kan, mereka mengharap mereka tu ramai. Mereka ganti nama diri ke berapa? Mereka ganti nama diri ketiga. Okey, dekat diagram terakhir, tengok ganti nama diri yang ketiga untuk lelaki ramai. Kita akan jumpa ganti nama diri hum. Betul? Mereka. Jadi, hum tu dhamir yang tersembunyi pada kalimah yang bertarun. Kaedah dia begini. Dhamir yang tersembunyi itu hum, itulah pelaku dia. Saya ulang. Dhamir yang tersembunyi dalam kalimah fi'il, itulah pelaku dia. Boleh? Lagi senang lah. Oh, maknanya dhamir yang ada dalam kalimah fi'il adalah pelaku. Mereka mengharap. Mengharap tu kan perbuatan. Siapa yang mengharap? Mereka. Mereka itulah pelaku. Automatik. Automatik dhamir yang ada dalam perbuatan dialah pelaku, fa'il. Tuan-tuan, kalau nak cerita benda ni, sebelum kita lalui diagram, memang orang tak faham. Saya harap tuan-tuan faham lah. Kan kita duk ulang diagram tu kan. Cari dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi dalam fi'il itulah fa'il, pelaku. Saya dah semangat ni macam ahli politik ni. Okey. Yang bertarun, mereka mengharap. Ini fi'il mudhari'. Siapa yang mengharap? Mereka. Dhamir tersembunyi itulah pelaku dia. Ada tak yang mereka harap? Ada tak yang kena? Apa yang mereka harap? Mereka mengharap fadlan, kelebihan. Mereka mengharapkan kelebihan. Okey, baris Yabtaghun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' baris asas dia baris depan. Tak apa kat sini. Ini fi'il mudhari'. Pelaku dia hum, tersembunyi. Kan mereka tersembunyi. Jadi bila mana tersembunyi, memang kita nak bagi baris tak boleh lah. Sebab tersembunyi. Okey? Tapi memang home kan ganti nama kebal memang kita nak bagi baris boleh. Tak boleh. Cuma sebab dia tersembunyi, maka kita tak bagi baris. Jadi, tapi kita dah jumpa fa'il dia yang bertarun. Itu fa'il Fa'il dia home, mereka. Ustaz, mana home tak nampak pun tersembunyi. Itu yang kita belajar diagram sebelum ni. Boleh? Fa'il dah ada, fa'il pun dah ada. Apa dia punya maf'ul yang mereka yang diharap? Ya, yang kena harap tu apa? Yang kena harap tu fadlan. Kenapa tak fadlun? Kenapa tak fadlin? Kenapa fadlan? Sebab maf'ul. Lihat lagi. Maf'ul baris asas dia baris atas. Baris asas bagi maf'ul baris atas. Mereka mengharap. Itu perbuatan fi'il. Siapa yang mengharap? Mereka. Dhamir tersembunyi. Apa yang mereka harap? Mereka harap fadlan. Oh, diharapkan fadlan. Fadlan tu yang kena, yang diharapkan. Maka orang Arab panggil maf'ul. Maf'ul baris asas di atas.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Minggu depan sama lagi. Bukan minggu depan. Minggu yang akan datang lah. Ada kelas. Kita sama lagi. Hari Ahad. Okey. Terima kasih kepada jawatan kuasa. Terima kasih ikhwan-ikhwat yang ikut daripada mula sampai habis. Alhamdulillah. Moga-moga Allah bagi kefahaman kita pada Quran. Itulah yang kita minta buat. Moga-moga Allah bagi kita, mudahkan kita faham bahasa Arabnya. Sampai situ dulu. Kita takut tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw